Baik, saya cerita sikit. Menurut catatan Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Fathul Bari. Baik, saya baca sikit. Dalam Fathul Bari ada kitab, dalam hadis yang dirawikan oleh Abu Ya'la dari Abdullah bin Umar, surah ini diturunkan ketika beliau berhenti di Mina di hari Tasyrik, pada waktu beliau melakukan haji wada'. Bukan wida'. Tawaf tu jangan sebut tawaf wida', tawaf wada'. Ada orang sebut wida'. Wida' salah bunyi dia salah sebutan. Boleh? Wada'. Boleh? Maka mafhumlah beliau bahawa surah ini adalah isyarat juga baginya bahawa tugasnya hampir selesai di dunia. Macam Nabi, walaupun umur sunnah 70 meninggal, 70 ke 80. Tapi orang kata maknanya dia dapat jaga kesihatan dengan baik. Tapi Nabi wafat umur 63. Nabi sebab dia bawa risalah. Dia ada tugas dia. Habis tugas, habis kan? Dia balik kan? Macam Nabi Isa. Nabi Isa umur betul masa dia diangkat ke langit. Nabi Isa habis risalah 33 naik. Bayi-bayi saya lah. Yang muda dah naik. Jadi ada Nabi yang lama, ada Nabi yang sekejap. Bergantung kepada apa yang keperluan dia nak bawa lah. Risalah yang dia bawa kan. Boleh? Selesai tugas, dia orang naik. Dia orang habis kan. Okay, job dia orang habis dah. Habis job, naik Boleh? Rehat. Jadi Nabi hampir selesai tugasnya di dunia dan tidak lama lagi beliau akan dipanggil kepada Allah lah. Ada juga kemusykilan tentang riwayat itu sebab haji wada' terjadi 2 tahun setelah Mekah ditakluk. Tetapi yang mempertahankan riwayat itu mengatakan bahawa orang yang masuk ke dalam agama Allah itu tidak putus-putus sampailah haji wada' itu. Bahkan sampai setelah beliau kembali ke Madinah, selesai haji wada'. Nanti kita dalam surah ni kan kita ada Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja ni maknanya berbondong-bondong. Boleh? Maknanya berbondong-bondong. Jadi keadaan tu berlaku. Memang ramai orang masuk Islam. Kadang-kadang khalifah datang, lepas tu dia masuk Islam dengan orang kampung dia. Aku masuk Islam dengan orang kampung-kampung sekali masuk. Dengan pengikut-pengikut dia semua masuk. Maka jadi memang ramai betul lah orang masuk Islam lepas tu yang Islam berkembang. Boleh? Sebab Allah dah janjikan dalam Quran. Dulu masa Masad tu, nanti masa surah Al-Kawthar, sebab kita baca terbalik, sepatutnya kita baca daripada Al-Kawthar ke sini kan. Kita kan reverse. Jadi kita ghostan tu, bila dah ghostan kita akan, kalau tak kita akan jumpa surah An-Nasr, surah Al-Kawthar. Dalam Al-Kawthar, orang Arab Quraisy menghina Rasulullah sebab Rasulullah kematian anak lelaki. Jadi orang Arab panggil dia Abtar. Abtar ni makna apa? Orang yang terputus zuriat. Anak lelaki tak ada. Jadi dipanggil sebagai Abtar. Lepas tu Allah sebut lagi, Inna a'tainakal kautsar tu, fasalli li rabbika wanhar, inna syani. Lepas tu Allah tukar istilah Abtar. Asal Abtar tu adalah orang yang terputus zuriat kepada orang yang terputus kasih sayang Allah. Allah panggil Abtar. Allah kata, mati anak lelaki ni Abtar. Tapi yang orang yang mati daripada mendapat redha Allah tu yang Abtar. Allah tukar Abtar tu lah. Nanti kita akan belajar Abtar. Jadi disebabkan tu orang kata tak apa, Muhammad kan anak lelaki dia semua dah mati. Nanti bila Muhammad mati, nanti matilah agama Muhammad tu. Tak payahlah kita risau sangat. Jadi orang Arab kata macam tu, orang kafir Quraisy masa tu. Jadi dalam ayat ni, dalam ayat sebelum Nabi wafat ni, surah ni mengatakan, menjanjikan bahawa akan ramai orang masuk dan memang betul lah. Sebab tu dalam Quran tertulis kan. Jadi dan tersebutlah juga dalam catatan riwayat bahawa beberapa orang sahabat yang utama sebagai Abu Bakar, Umar, Abbas mengerti apa iaitu qiyas isyarat surah ini. Jadi Sayyidina Umar, Ibn Abbas, pakcik dia, Ibnu Abbas, sepupu dia.
Jadi Abbas tu yang paling cam sekali. Antara Abu Bakar dengan Abbas, Abbas kelebihan dia sebab dia satu keturunan. Tu yang dia nampak wajah Nabi nak wafat. Dia tengok, ini macam keluarga aku semua muka macam ni kalau nak wafat. Kalau nak meninggal je, roman dia akan jadi macam ni. Ada roman dia tu lah. Jadi Abbas ada lebih kat situ. Tapi Abu Bakar faham betul. Boleh? Abu Bakar paling faham sekali lah. Boleh? Mengerti apa itu kias. Kias ni maknanya kiasan. Boleh? Macam kiasan kita lah kan. Apa kias kepada masuk? Kau tu apa? Janganlah risau. Bunga bukan sekuntum. Nak kita kiaskan wanita kepada bunga. Kumbang bukan seekor. Kumbang tu lelaki. Macam tu kita kiaskan. Jadi kias kepada surah ini adalah kewafatan Rasulullah tu lah. Kerana mereka yang mengerti bahasa Arab, bahasa mereka sendiri tahulah bayangan kata. Kalau pertolongan telah datang dan kemenangan telah tercapai. Ertinya apa? Ertinya tugas telah selesai. Allah sekarang ni Allah beritahu kat Rasulullah, kau dah menang. Walaupun masa tu belum lagi nak dapat kemenangan, tapi kemenangan telah ditulis kat dalam surah ni. Surah dah turun. Tapi orang faham, kalau dah menang, nak buat apa? Tugas habis lah. Jadi sebahagian sahabat yang memahami tinggi bahasa Arab dia, bahasanya sangat tinggi, maka dia faham kiasan tersebut. Sebab itu riwayat daripada Muqatil bahawa seketika ayat ini dibaca Nabi di hadapan sahabat-sahabat, banyak yang bergembira, namun ada yang menangis, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik dia tu. Baca je surah ni, yang lain semua, ye kita dah menang, ye kita dah menang. Tapi yang faham, Rasulullah nak kena angkat dah. Macam tu. Jadi sebahagian mengatakan, mengapa menangis wahai pakcikku? Rasulullah tanya dekat Abbas. Tanya Rasulullah kepada beliau. Abbas menjawab, ada isyarat pemberitahuan. Waktumu telah dekat. Lepas tu, Rasulullah cakap, tepat apa yang pakcik cakap. Dan hanya 60 hari sahaja, menurut keterangan Muqatil, sesudah beliau bercakap hal itu dengan Nabi, memanglah berpulanglah Nabi ke hadrat Allah. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya memanggil orang-orang tua yang hadir dalam perang Badar untuk pertemuan silaturahmi ataupun silaturahim. Di sana hadir Ibnu Abbas yang masih muda. Ibnu Abbas ni adalah sepupu Rasulullah. Jadi masa Sayyidina Umar panggil, Sayyidina Umar sayang Ibnu Abbas ni. Boleh? Jadi pakcik, orang-orang tua yang ikut perang semua tu katalah, kenapa kau bawa budak ni? Budak ni kecil lagi. Lepas tu Sayyidina Umar cakap, korang tak tahu apa yang dia tahu. Antara ni macam tu lah. Jadi dalam cerita tu pula, di sana hadir Ibnu Abbas yang masih muda. Lalu beliau bertanyakan pendapatnya tentang idza jaa nasrullahi wal fath. Lalu Ibnu Abbas mengatakan bahawa surah ini merupakan isyarat bahawa ajal Rasulullah telah dekat. Dan sejak ayat itu turun, selalulah Rasulullah membaca dalam sujud dan rukuknya subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Itu Nabi baca. Bila dah dekat dah umur, maka Nabi baca subhanaka rabbana wa bihamdik. Subhanaka, ini Nabi baca. Subhanaka lepas tu dia sambung bawah tu Allahumma ghfirli. Minta ampun lah. Allahumma ghfirli. Ni Nabi baca dalam sujud dan rukuknya. Subhanaka rabbana.
Boleh? Jadi boleh perbanyakkan bagi siapa yang dah rasa lah kan. Sebenarnya semua kena baca lah sebab tak tahulah umur bila. Maka ni yang Nabi ajar ketika mana dah sampai dalam usia tu. Nabi akan baca dalam rukuknya dan juga dalam sujud. Maknanya bukan sekadar subhana rabbiyal a'la, subhanaka rabbana. Lepas tu Nabi sambung Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Maknanya bertambahlah zikir dekat dalam rukuk dan sujud. Tambah. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Boleh? Kita boleh amalkanlah. Moga-moga bermanfaat. Sebab apa? Sebab apa yang saya cakap setiap hari kena ulang Quran tu? Sebab boleh jadi apa yang amalan kita yang tu yang menyebabkan kita diridai Allah. Contohnya kita spend masa kita setiap hari untuk ulang kaji kan. Mungkin dengan amalan tu yang menyebabkan Allah redha. Jadi jangan tinggal benda tu. Boleh? Sebab ada yang sebab kerana aku ajar surah Fatihah. Aku ajarkan surah Fatihah. Boleh? Mungkin amalan tu kita banyak juga amalan masing-masing. Maka perbanyakkan lagi, moga amalan tu yang menyebabkan Allah redha terhadap kita. Boleh? Jadi berkata Ibnu Umar, iaitu anak Sayyidina Umar, surah Idza Ja'a Nasrullah ini turun di Mina ketika Nabi Haji Wada', Haji Rasulullah yang terakhir atau Haji Selamat Tinggal. Kemudian turunlah ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum. Al-Yawma Akmaltu Lakum, surah Al-Ma'idah ayat 3. Setelah ayat itu turun, 80 hari selepas tu Nabi wafat. Maknanya Iza Ja'a Nasrullah tu turun dulu. Kemudian barulah ayat itu. Tapi Iza Ja'a Nasrullah tu dia turun satu surah. Adapun ayat ni satu ayat, ni satu ayat, ni satu ayat. Ya. Kalau surah Baqarah turun sehari tu payah kan, banyak. Yang ni surah Baqarah ayat 281. Panjang ayat dia. Boleh buka. Wattaqu yaum. Wattaqu ni maknanya dan bertakwalah kamu semua, bertakwalah pada hari yang kamu akan dikembalikan padanya kepada Allah. Padanya tu balik kepada hari. Dikembalikan pada hari tersebut kepada Allah. Macam mana ayat dia? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian dimatikan dan akan dikiralah dan kalian tidak akan dizalimi masa tu. Maknanya kira betul-betul auditnya lah. Takkan dizalimi. Kalau kita buat baik sikit pun, insya-Allah. Habis surah An-Nasr. Ada soalan? Boleh buka mikrofon dah. Habis dah buka. Dah habis dah. Dia kalau baca sirah Nabi ni, dia sedih sikit, payah tu. Dia agak sayup-sayup sikit lah. Dulu kami baca surah yang pasal Hadisul Ifk. Maknanya nangis-nangis baca. Kisah pasal Aisyah kena fitnah tu. Apa jadi kat Nabi buat apa dan sebagainya. Kalau orang baca sirah tu, kalau pergi kat pondok-pondok, menangis macam kitab. Kita yang tak faham pun nangis. Saya bukan faham pun. Tengok orang nangis, kita nangis kat aku. Ya salam. Ini biasa. Ya Ustaz. Ya, ada soalan. Perkongsian, ya. Yang ni, jangan lupa ulang kaji. Jangan lupa. Lepas tu yang ni boleh baca dah lah. Dah boleh start baca dah kot. Semua kan dah tahu dah. Baca lah. Kalau komen-komen pun kalau tak ingat yang atas ni,
sebab dia berpusing yang subhanaka rabbana wa bihamdik ni, bacalah yang bawah ni. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah aku. Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli. Masa Antara sujud, istighfar banyak. Ghufranaka. masa sujud, Ghufranaka kita sebut. masa sujud lah. Astagfirullah. Masa sujud ke rukuk, masa apa? Ni masa sujud, rukuk dan sujud. Rukuk sujud akhir, yang akhir ke apa? Baca semua. Oh, Tak batal. Tak batal solat. Baca. yang ada satu doa yang tu Ustaz, yang apa ni? Yang fitnah dajjal tu. Yang tu masa sebelum tahiyat, masa sebelum bagi salam. Oh. Dalam tahiyat akhir. Yang tu panjang doa tu. Nak baca apa tak nak baca? Nak baca saya ajar. Nak. Nak baca tak doa tu? Yang Nabi baca sebelum bagi salam. Hmm. Sekejap saya pandang.